Sekarang kita ada basic idea. Orang kata hadis sahih, saya faham hadis sahih ni macam mana. Orang kata hadis dhaif, saya tahu hadis dhaif ni macam mana. Hadis palsu, saya tahu hadis palsu ni macam mana. Hadis ni ialah kata-kata Rasulullah SAW secara amnya. Walaupun hadis ni ada banyak maksud, ada secara bahasa, ada secara syarah, ada hadis Rasulullah SAW, ada hadis para sahabat, kita panggil hadis mauquf, ada hadis para tabi'in, kita panggil hadis maqtu'. Macam-macam hadis tu tuan. Tapi kena belajar. Bukan belajar hadis ataupun ilmu hadis ni kita nak jadi ahli hadis, tidak. Tapi supaya sikit sebanyak kita fahamlah tentang hadis, kerana ia adalah sumber agama yang kedua selepas Quran, ya. Sekarang kita ada basic idea. Orang kata hadis sahih, saya faham hadis sahih ni macam mana. Tak ada lah boleh mengajar di masjid surau ataupun nak bagi ceramah tentang hadis, tapi sekurang-kurang kita ada basic idea, fundamental tentang sesuatu ilmu. Kata hadis dhaif, saya tahu hadis dhaif ni macam mana. Hadis palsu, saya tahu hadis palsu ni macam mana. Dan begitulah dalam hal yang lain. Kita nak basic idea. Sebab sebagai seorang muslim, hatta ulama pun mengkategorikan hak ni fardu ain, hak ni fardu kifayah, ya. Kadang-kadang ada ilmu tuan-tuan, dulu dia tak jadi fardu ain, dia fardu kifayah. Tapi hari ni kadang-kadang kita boleh kata macam fardu ain, pasal terlalu banyak cabaran dalam sesuatu ilmu. Kalau nak diikutkan belajar ilmu hadis, fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi hari ini bila kita bincang di universiti tuan-tuan, ada pensyarah yang mengatakan bahawa belajar ilmu hadis yang basic, yang fundamental, hari ini macam nak jadi fardu ain, ataupun kita boleh kata fardu ain. Kenapa? Kerana terlalu banyak cabaran berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Banyak pihak yang cuba mempertikaikan kedudukan hadis sebagai sumber yang kedua. Jadi dikata macam fardu ain lah, ataupun kita boleh kata mesti belajar. Kata-kata fardu ain pun kita kena belajar, dan sekurang-kurangnya kena ada satu subjek yang ajar basic tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kalau di sekolah lah. Kalau di masjid surau lah, ada satu subjek, ada satu malam ustaz ajar basic tentang hadis-hadis Nabi SAW. Pasal hadis ni sumber kedua, hadis yang sahih, ya. Itulah hadis yang cukup syarat dan dibuktikan ia daripada Rasulullah SAW. Bukan main-main. Kedudukan dia kedua selepas Quran. Sama ada melalui sanadnya, periwayatan dia itulah, daripada fulan kepada fulan kepada fulan kepada Rasulullah. The rule of narrators, ataupun dari sudut matanya, dari sudut teks. Kedua-duanya dibuktikan bahawa ia daripada Rasulullah SAW. Walaupun ada perbahasan yang lain lah, ada sudut mutawatir, ada sudut ahad, tapi as long as dia sahih, kita boleh beramal dan boleh berpegang dengannya, tidak syok lagi, mesti clear. Kerana saya sebut tadi tuan-tuan, hari ni orang cuba nak mempertikaikan kedudukan hadis sebagai sumber agama yang kedua. Kalau hadis tuan-tuan diruntuhkan, tuan-tuan tak boleh semayang. Kerana keseluruhan solat, saya boleh kata 80% ataupun 90% semayang saja adalah daripada hadis-hadis Nabi SAW. Tak boleh semayang gitu. Kadang-kadang dia datang daripada luaran, non-muslim. Tak apalah pasal mereka non-muslim, mereka of course lah mereka tak faham. Ukuran mereka hanya pada akal dan dia cuba nak mempertikaikan. Di Malaysia saya tak pastilah, ya, tapi kalau di luar, especially di west sana, barat, memang mereka mempertikaikan the authenticity of the saying of the prophet. Mana dia mempertikaikan hadis Nabi SAW.
Pasal hadis Nabi ni dikumpulkan selepas wafatnya Rasulullah. Jadi macam-macam yang ditimbulkan, ya. Kadang-kadang dalaman mempertikaikan juga, ya. Yang kita kata orang Islam sendiri tak pernah jumpa. Saya tak percaya ke hadis ustaz. Saya bukan nak perobok ustaz dia kata ni, tapi saya tak percaya ke hadis Nabi, ya. Ada sahih lah dia kata, ada dhaif lah, kan? Sebab yang kumpul ni manusia, dia kata manusia mesti buat silap. Macam ni yang kita risau, kan? Di samping aliran-aliran yang lain, Syiah umpamanya, of course lah dia pertikaikan hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh sebagian para sahabat, kerana mereka tidak percaya kepada semua para sahabat. Sebahagian kecil mereka percaya, sebahagian besar mereka tak percaya. Jadi macam mana? Jadi 3 sebab tu, ya. Jadi ia sebuah hadis yang menarik. Baik.